Assalamualaikum, selamat malam untuk anda semua yang bersama dengan kami Breakfast at 9 PM. Kembali bersama dengan anda, Eji dan juga Muaz, ya, menemani anda waktu ini. Kita harapkan semua berada dalam keadaan yang baik. Ibu bapa, anak-anak semua apabila santai-santai di rumah ni bertanya-tanya macam mana sekolah hari ni, okey ke tak okey. Ya, itu sebenarnya antara rutin yang perlu kita bertanya khabar kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita dah start sekolah dah. Sebelum ni kita bersama dengan anak-anak kita buat homework, tolong tu walaupun tak membantu kadang-kadang tu. Ada ibu bapa yang terpaksa tanya Encik Google, tanya YouTube dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk saksikan Didik TV di NTV7 sebab banyak sangat orang kata ajaran yang telah pun dikongsikan oleh guru-guru kepada anak-anak murid, yang mana kalau ada di antara kita, sebab pelajar-pelajar sekolah menengah ni masih lagi belajar daripada rumah ni, PDPR, sekolah rendah dah naik keseluruhannya. Jadi ini antara rutin anak beranak yang ada dalam rumah, apatah lagi dapat mengeratkan lagi silaturahim. Betul. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton secara live di Facebook kami di Cool FM. Dan bila kita sebut mengenai waktu ini, ya, apabila kita bersama dengan anak-anak, adakah kita sama-sama menonton TV ataupun waktu ini tidak dibenarkan untuk menonton TV? Kita hanya berborak, pertanyakan mengenai bagaimana dengan kerja rumah, okey ke tak okey hari ini. Kadang-kadang kita tertanya juga, berapa lamakah komunikasi kita bersama dengan anak-anak dalam satu hari? Benar tak? Macam kita, macam Eji sendiri calculate ataupun kira. Hari ini lebih kurang 2 jam je borak secara keseluruhannya. Lebih kurang. Saya rasa majoriti ibu bapa begitulah. Sebab waktu kerja, waktu sekolah sama. And then mungkin anak-anak balik penat, tidur dan juga sebagainya. Parents masih lagi belum balik daripada kerja. Balik kerja mungkin waktu yang sesuai selepas solat. Okey, boleh duduk ramai-ramai and then makan sama dengan sisi keluarga. Itu adalah quality time yang boleh kita gunakan sebaik mungkin setiap hari. InsyaAllah kalau kita dapat laksanakan sedemikian, ini peranan ibu bapa lah kan, Muaz kan. Peranan ibu bapa sangat-sangat penting. Sebab kita pun di Cool FM, Breakfast at 9 ni rentetan kesinambungan yang kami bawa apabila kami ke udara di sebelah pagi, Isnin sampai Jumaat 6 hingga 10 pagi, pelbagai topik, pelbagai isu. Dan antara isu yang kami bawa ketika itu tajuknya berkenaan dengan generasi muda. Takut dengan generasi muda. Okey, sebab apa kita takut dengan generasi muda? Sebab kadang-kadang pemikiran mereka, tindakan mereka terlalu ekstrim. Jadi hari ini di Breakfast at 9 kita jadikan topik ini sebagai adab anak cerminan siapa? Okey. Adab anak cerminan siapa? Sebab kita semua sedia maklum dengan apa yang berlaku dalam pelbagai perkara. Tular sebelum ini apabila ada pelajar-pelajar kita yang meraihkan kegembiraan mereka apabila habis SPM ni, cara yang berbeza. Contohnya buang buku di dalam sungai, conteng perkataan yang tak sepatutnya di belakang baju. Jadi secara tak langsung membuatkan kita terfikir, adab-adab anak ini sebenarnya dia belajar daripada siapa? Adakah cerminan daripada ibu bapa ataupun sebenarnya itu mencerminkan bagaimana dalam sistem kekeluargaan itu kurang komunikasi, ataupun cerminan itu adalah kepada kawan-kawan sekeliling. Ataupun gadget-gadget. Sebab anak-anak kita sekarang ni dia punya channel terlalu banyak. Okey, apa yang kami bincangkan di Cool FM kami akan kongsikan kepada anda. Kita dengarkan sedikit recap bersama dengan Eji, Haizan dan juga Muaz. Apa yang saya perhatikan, murid sekarang dia berani. Satu, dia tindakan luar kawal. Tapi bila di sekolah, dia kadang-kadang murid ni pun dia ada berlakon juga. Tu dia. Saya kat rumah, bila kita panggil parents, bila dia ada masalah, kadang-kadang ada parents kata anak saya baik dekat rumah. Tapi bila di sekolah, dia melangsang. Melangsang tu maksudnya dia keluar kelas, dia suka hati lagi nak buat apa, sebab bila terlampau dikawal, di luar dia jadi luar kawal. Overall sangat, terlalu terbuka sangat. Kalau marah kepada ibu, marah kepada cikgu, tak perlulah terlalu open sangat macam tu. Dan ekstrim sangat. Terlalu ekstrim sangat. Berkat ilmu cikgu tu. Walaupun kita marah macam mana pun, ilmu yang dia bagikan kita tu kita akan gunakan seumur hidup kita. Betul. Keberkatan tu. Keberkatan tu yang kita nak. Sebenarnya benda ni adab. Bermula daripada adab. Bila bermula daripada adab, sebab tu daripada level-level kanak-kanak, apa yang paling penting adalah adab pertama dulu. Selalunya benda ni bermula bila anak-anak ni dia tidak mendapat cukup perhatian daripada kita. Dia nak luahkan perasaan pada kita, kita tak ada untuk mendengar. Ataupun dia nak meluahkan emosi dia, kita kata alah kenapa benda tu kecil je, remeh, kenapa yang benda remeh kan, kenapa yang nak kisah sangat. Dia mencari kumpulan yang nak terima dia. Dia nak cari orang yang nak mendengar luahan hati dia.
Okey, itu topik yang kami bawa dalam Cool Talk kita pada 10 hari bulan Mac. Rasa semalam masanya. Berkenaan dengan generasi. Benarkah generasi sekarang ini menakutkan? Jadi apa yang kami dapat, kesimpulannya bukanlah generasi sekarang itu tertumpu kepada anak-anak saja. Ia tertumpu, dia terarah kepada semua pihak. Janji generasi sekarang. Betul. Itulah hari ini kami bawa pula adab anak-anak ni cerminan siapa? Okey, jadi mungkin ada di antara anda yang ingin memberikan respon dan ingin bersama dengan kami, boleh telefon talian bebas tu iaitu 1800-881677. Kita nak lihat juga apabila selalunya anak-anak kita ni menghadapi masalah ataupun adab mereka ni berbeza daripada orang lain, selalunya kita salahkan ini adalah cerminan ibu bapa. Tapi berbalik pada ibu bapa akan menyalahkan mungkin juga mereka belajar semua ini adalah di sekolah. Jadi bila di sekolah, cikgu mengatakan bahawa tidak, memang dia daripada sekolah, memang daripada rumah pun, dekat sekolah pun dia memang begitu, dan mungkin pengaruh daripada rakan-rakan. Saya dan juga Muaz, begitu juga dengan Haiza, ketika di Cool FM sebelah pagi ada seorang guru disiplin yang menghubungi kami, menyatakan keadaan dia ketika mendidik anak-anak sekarang. Memang benar, anak-anak mendapat sokongan penuh daripada guru, anak-anak mendapat orang kata tu kasih sayang sepenuhnya daripada ibu bapa. Tapi apabila ada guru yang mungkin marah kerana ingin mendidik dan juga mengajar, ibu bapa tak dapat menerima, Muaz. So dia cakap kenapa perlu marah anak-anak dia sampai sedemikian rupa. Itu belum kena rotan. Kalau zaman-zaman kita dulu setakat rotan boleh pilih atas meja ni. Betul. Kan? Lepas tu tak nak cakap dengan mak bapak. Sebab apa? Sampai kat rumah kena rotan lagi. Zaman sekarang perbezaannya ketara. Begitu juga dengan kita. Kita tak nak salahkan orang lain. Kita sebagai parents generasi sekarang ni pun kita terfikir juga, okey, dengan anak-anak kita tak buat begini, mungkin cikgu pun adalah cara-caranya. Tapi kita nak kena kenal apakah tindakan dan juga tingkah laku anak-anak kita bila mereka berada di sekolah. Sama tak dengan tindakan mereka di rumah? Alright, kami akan bincangkan bersama dengan anda, dan adakah anda sendiri bersedia untuk mengaku kesalahan anda sendiri? Kurangnya komunikasi bersama dengan anak-anak ataupun mungkin terlampau manjakan anak-anak daripada kecil lagi. Kami akan bawakan untuk anda, terus bersama kami dalam Breakfast at 9 PM.
kepada anda semua. Masih lagi terus bersiaran bersama dengan kami di saat dan juga ketika ini 9.14 minit malam. Breakfast at 9 PM sudah pun menyapa anda jam 9 tadi. Hari ini kita akan kupas mengenai isu adab anak ni cerminan siapa. Sesuatu yang saya rasa rapat dengan kita juga ni Muaz. Kita ada anak, kita bimbang juga kalau anak-anak kita buat hal. Ini anak AJ lah ni, ini anak Muaz lah ni. Betul. Itu yang kita bimbang tu sebenarnya. Betul. Teringat saya mengenai lagu Iman Tak Dapat Diwarisi. Ya. Jadi memang betul, kadang-kadang siapa bapa kita, anaknya tak jadi macam bapa pun. Kadang-kadang macam orang terkejut juga, betul ni anak dia. Sebab itulah kita nak tengok di mana salah dan juga silapnya, betul, yang mana kita boleh perbaiki hubungan kita bersama dengan anak-anak. Dan hari ini tetamu-tetamu kita juga memang cukup istimewa kita bawa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas keluangan masa kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab, seorang pendakwah bersama dengan kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sedikit lagu Raihan. Iman tak dapat diwarisi. Sambung. Dia senyum. Ustaz senyum je. Dan saya beri itu juga kita ada pensyarah Cemerlang Institut Aminuddin Baki, iaitu Dr. Akmal Abdul Hamid bersama dengan kita. Selamat malam Doktor. Selamat malam. Terima kasih doktor bersama dengan kita. Dan di sebelah doktor tu yang handsome-handsome, yang kacak-kacak tu, anda jangan tersilap pula. Dia bukan pasangan doktor tetapi hero Melaya yang tak perlu diperkenalkan lagi. Datuk Rosyamno, apa pun terima kasih kerana Datuk sebenarnya berada di Dataran Merdeka. Ada kerja, lari kejap masuk kereta untuk sama-sama orang cakap tu berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga mungkin sedikit manfaat yang boleh kita terap, ambil sebagai seorang bapa. Datuk, terima kasih Datuk di atas keluangan masa pada malam ini. Ya, terima kasih juga jemput saya bersama dengan anda berdua. Harapan malam ini, perkongsian-perkongsian ini boleh menjadi inspirasi untuk orang di luar sana, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita akan berborak bersama dengan 3 tetamu hebat kita sebentar lagi, sebab sekarang ni kita nak dengar dahulu pandangan ibu, bapa dan juga guru mengenai adab anak-anak ni cerminan siapa. Kebanyakan akan menyatakan bahawa anak-anak ini merupakan copycat daripada ibu bapanya. Tapi sebenarnya tanpa kita sedar, ya, anak-anak ini juga bergaul dengan orang lain dan berada di luar kawasan rumah melebihi waktu dia berada di rumah. Jadi orang lain juga boleh mempengaruhi sifat dan kelakuan peradaban anak-anak ini. Adab anak-anak ni adalah cerminan diri kita sebenarnya. Kita sebagai ibu bapa dianggap sebagai contoh ataupun role model yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka mula belajar daripada apa yang diorang lihat dan daripada apa yang diorang dengar. So dari kecil diorang memahati tingkah laku, sikap dan budi bahasa kita. So itulah yang diorang ikut contohi sampai bila-bila. Cuma bila diorang meningkat remaja, diorang akan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Tetapi dengan asas dan didikan kekeluargaan tu, insyaAllah diorang dapat menjaga adab dengan baik. Pengalaman saya di sekolah, apabila kita terlihat murid yang ada menunjukkan akhlak yang baik, adab sopan, biasanya datang daripada keluarga yang mempunyai ibu bapa yang juga selalu memberikan kerjasama yang sangat baik kepada pihak sekolah. Adab anak-anak ni kadang cerminan rakan-rakan baik mereka, terutama yang mungkin berumur 10 tahun ke atas. Pada umur tu mungkin ada yang lebih rapat dengan rakan-rakan. Mereka sedikit sebanyak akan meniru gaya atau kelakuan rakan-rakan mereka. Pengaruh dominan untuk pembentukan akhlak, nilai dan adab anak-anak adalah bermula daripada asas yang paling kuat, keluarga itu sendiri, ibu bapa. Kemudian dibantu oleh guru-guru dan juga masyarakat, juga media sosial. Saya rasa semua pihak harus bertanggungjawab untuk menerapkan nilai dan adab yang baik terhadap anak-anak kita supaya mereka tidak mengambil ringan dalam soal adab dan nilai akhlak. Baik, itu dia pendapat yang berbeza, tapi hasratnya masih lagi sama, ingin memberikan terbaik untuk anak-anak kita. Of course, itulah yang kita mahukan. Yang pasti kita sebagai ibu bapa ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berguna, anak-anak yang boleh diharapkan, dan kita rasa macam tak percaya kalau ada orang kata anak kita bersikap demikian, yang di luar pandangan dan juga kotak pemikiran kita cakap,
Ramai yang menafikan bila ada anak-anak yang naughty dan juga sebagainya. Anak aku tak macam tu kat rumah. Okey, jadi kita bersama dengan 3 tetamu kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Datuk Roshamno. Kita sedia maklum, Datuk Roshamno seorang pelakon, seorang usahawan, public figure yang dikenali ramai, dikurniakan 5 orang cahaya mata perempuan. Bagaimana Datuk Roshamno sebagai seorang selebriti, artis popular, anak-anak lahir dan membesar sebagai anak Roshamno? So adakah itu satu perkara yang sangat berbeza berbanding ibu bapa lain, Datuk? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Sebenarnya anak Roshamno ataupun anak bukan Roshamno dia sama je. Sebab saya juga manusia biasa, saya memerlukan ataupun menginginkan satu keluarga ataupun mempunyai anak-anak yang membesar dengan bahagia, membesar dengan tanggungjawab, membesar dengan adab-adab yang baik. Dan saya tidak meletakkan mereka sebagai anak seorang selebriti. Saya mendidik mereka sebaik mungkin seperti orang lain juga mendidik anak-anak. Apa yang paling penting saya tekankan, cara saya dengan anak-anak ni, saya agak kasar kerana bukan kasar maksudnya saya tidak menyayangi, tetapi saya terikut budaya yang diterapkan oleh mak dan bapa saya. Mak saya ni dia orangnya garang, tegas, dan boleh dikatakan adik-beradik saya semua dulu memang semua pernah makan pelempang, pernah makan rotan, pernah makan getah paip. Sebab kita orang ni adik-beradik 5 orang anak lelaki. Tu dia. Jadi saya membesar di kawasan Setinggan di Kuala Lumpur, dan tahu kawasan Setinggan, dan kita memang agak buas. Dan saya rasa pelajaran yang paling penting sekali ialah sedikit kekerasan harus ada kepada anak-anak tu supaya mereka faham bahawa kekerasan itu bukan tanda kita benci tetapi tanda kita sayang kepada mereka. Dan kita tengok, kita balik pada topik kita pada hari ini, saya menganggapkan bahawa adab itu harus datang daripada rumah dulu. Kerana daripada rumah itulah dia akan keluar ke mana-mana. Dan adab itu sebenarnya daripada anak itu berada dalam perut ibunya. Harus ditekankan, dibisikkan kepada mereka apabila mereka sudah ada roh di dalam badan ibu tu, dalam perut ibu tu, harus kita selalu suarakan perkara-perkara, maksudnya doakan perkara-perkara yang baik kepada mereka. Of course mereka akan mendengar apabila mereka ada roh. Dan macam saya, setiap kali saya sibuk, setiap kali saya balik malam, memang banyak saya serahkan tugas menjaga adab ni kepada isteri saya. Tapi setiap kali saya balik ke rumah, walaupun pukul berapa sekalipun, yang gambar sekarang ni gambar cucu saya, bukan anak. Saya akan pergi ke kepala mereka. Saya akan sentiasa bercakap dengan mereka walaupun mereka tengah tidur. Saya selalu bercakap kepada benda-benda yang baik kepada mereka. Tapi yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita dengan anak-anak kita ni sebenarnya kena banyak berbincang, bercakap. Itu perkara yang penting. Kadang-kadang ada orang ni terlalu garang kat rumah, dia sehinggakan anak-anak tu takut dengan mereka. Tapi saya dengan anak saya buat anak saya macam kawan saya. Tapi ada masa saya akan, dia orang tahu batas-batas dia, tetapi saya akan bergurau dengan mereka, berbincang dengan mereka seperti seorang kawan-kawan. Jadi mereka tidak ada rasa malu, dan saya akan bercakap dengan mereka apa yang baik, apa yang tidak baik. Tapi bagi saya yang paling penting lah sebenarnya, apa yang kita sebagai mak bapak, apa yang kita bagi makan kepada anak-anak kita, itu yang paling penting. Faham? Boleh saya sambung? Okey. Sambung kejap lagi, Datuk. Boleh. Salah satunya makanannya, of course makanan yang kita makan hari-hari. Daripada mana hasil makanan, sumber makanan itu, maksudnya duit yang kita beli makanan itu, yang akan menjadi darah daging kepada anak-anak kita. Yang satu lagi ialah makanan rohani yang harus kita serapkan kepada anak kita, termasuk dengan nasihat, termasuk dengan agama. Itu amat penting lah. Betul. Okey. Baik, Datuk. Selain daripada Datuk, kita ada Ustaz Rozi juga. Ustaz,
Bila kita cerita mengenai iman tu memang tak dapat diwarisi, Ustaz. Bila kita nak terapkan agama dalam kehidupan anak-anak kita, itu memang sesuatu yang dituntut. Tapi kita dah lihat ramai sebenarnya ada yang berlaku ayahnya seorang ustaz tapi anaknya tidak menjadi seperti ustaz. Jadi di mana agaknya kesilapan ataupun perkara-perkara yang boleh kita tengok semula, Ustaz? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan juga tetamu kehormat kita yang berdua lagi. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti program malam ini. Nabi SAW mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang terbaik untuk kita mendidik anak. Dan Nabi kata, akulah sebaik-baik yang memberi khidmat kepada keluargaku. Itu satu ya. Kita kadang-kadang kita banyak berteori jadi retorik dalam kehidupan. Saya suka nasyid tadi, tapi key tadi bawa tadi tu tinggi sangat, saya nak sambung. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ada betul, ada yang tidak tepat juga, kerana para nabi pun memohon kepada Allah. Antaranya doa yang diminta oleh Nabi Allah Zakaria ketika waktu itu dia belum lagi memperolehi zuriat. Apa dia minta? Kurniakan kepada aku zuriat yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi keimanan dan ketakwaan aku, juga mewarisi keimanan dan ketakwaan serta kenabiannya Yaqub. Jadi dekat situ doa merupakan satu perkara asas yang cukup penting dalam kehidupan kita. Sebab itu saya selalu pesan pada diri sendiri, isteri, anak-anak dan semua, ya, ucapan mak ayah ni merupakan doa. Dicakap yang elok-elok kepada anak-anak. Contoh, kalau kita lihat anak kita, ialah minta jauh kan, perkataan-perkataan yang tak baik. Contoh, saya bagi contoh. Kita lihat anak kita kerja sekolahnya tak buat dan sebagainya. Elakkan menyebut perkataan, malaslah awak ni. Dia jadi doa. Ya. Boleh tak tukar perkataan tersebut jadi perkataan yang baik? Seperti, jadilah anak yang rajin. Betul hanya anak ayah. Sebab doa mak ayah itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tak ada hijab. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu berpesan, ya. Apa Sayyidina Ali pesan? Dia kata, kamu tak payah bimbanglah apa yang kamu selalu bagi nasihat kepada anak-anak kamu. Suruh itu, suruh ini. Tapi kata Sayyidina Ali, kamu patut dan mesti lebih bimbang perlakuan seharianmu yang dipandang, dilihat oleh anak-anak kamu. Mereka akan meladeni, mengikuti dan mencontohi kamu. Ini perkara yang diajar. Sebab itu kita kepimpinan melalui teladan ini ditonjolkan melalui kehidupan kita seharian. Karena itu Nabi tunjuk satu jalan yang terbaik. Pernah satu ketika Nabi berlakon sebagai ialah jadi seperti kuda tunggangan. Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma di atas belakang Nabi. Lalu Nabi menyatakan, aku adalah sebaik-baik yang ditunggang dan sebaik-baik yang menunggang ialah kedua-dua puteraku ini. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi nak bagi tahu dalam gurauan ke seorang ayah, seorang datuk kepada cucunya, anak dia itu, ya, ada terselit di situ satu didikan. Di mana Nabi tunjuk, kalau nak ikut akhlak keibu-bapaan, ikut akhlak aku ni. Dan kalau nak ikut akhlak untuk jadi seorang anak yang baik, ikut akhlak Al-Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Jadi dalam sejarah kita boleh lihat ini satu contoh kehidupan. Kita kadang-kadang ambil contoh sana, ambil contoh sini. Betul tak salah. Tapi kenapa tak nak kembali kepada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi yang merupakan qudwah hasanah, uswatun hasanah. Sebab itu pernyataan nasyid, iman tak dapat diwarisi. Kita boleh ubah kat belakang tu sebenarnya. Boleh diwarisi. Jika mak ayah dia menitipkan daripada awal lagi, kehidupan tersebut mesti berlaku dalam konteks kehidupan yang bersistem dan mempunyai tujuan nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, itulah dia antara mukadimah daripada Ustaz Rozi dan kita bersama dengan Dr. Akmal Abdul Hamid, pensyarah cemerlang Institut Aminuddin Baki. Doktor, saya Muaz dan juga Haiza pernah buat topik ni. Pernah satu ketika ada perbalahan di antara saya dan juga doktor tersebut. Saya kata nak didik anak kecil-kecil, adalah sikit pukul. Doktor tu cakap tak boleh pukul langsung. Saya cakap pukul untuk mendidik, jangan pukul. Adakah psikologinya? Pandangan doktor macam mana? Untuk mendidik anak kita, ajar anak kita, bukan kita pukul nak cederakan dia. Bagi dia seram sikit. Bagi dia ingat. Bagi dia ingat. Jangan buat lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Eji dan Muaz. Yang dihormati rakan bersama dengan kita hari ini iaitu Yang Mulia Ustaz Rozi Rejab dan juga Datuk Rosyam Noor.
Okey, saya memang tertariklah dengan persoalan yang kemukakan tadi. Dalam konteks kita kata tak boleh pukul anak. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Ustaz dalam konteks agama kita sendiri pun, pada tahap kedua perkembangan anak ini, iaitu 7 tahun kedua, 10 tahun lah. Maksudnya contoh 10 tahun, kalau katakan anak ini tak solat, kita boleh, kita kata menghukum. Tapi hukum dalam bentuk memberi pengajaran. Tetapi kalau kita melihat dari konteks ilmu barat pula, memang dari sudut psikologinya, dia melihat kepada humanistik. Baik. Maksudnya dia lebih kepada kalau anak buat salah pun maksudnya kita memandang dari sudut macam mana nak bawa anak itu kepada perkara-perkara yang positif. Sebab itu kalau kita melihat kepada teori-teori barat, contoh katakan teori Freud, dia kata perkembangan anak ini kalau kita lihat daripada 0 hingga 2 tahun. Kalau dalam Islam Ustaz dia kata Datuk, kalau dia kata dalam Islam ni 0-2 tahun sepatutnya peringkat itu anak perlu berapa? Perlu disusukan. Perlu disusukan. Tetapi dalam konteks barat, dia melihat bahawa apabila dia mengkaji anak ini 0 hingga 2 tahun tidak kita kata berlaku proses memberi susuan pada bibirnya, dipanggil oral di situ, maka diklasifikasikan sebagai satu lekatan telah berlaku pada bibir anak ini. Dewasanya anak ini akan menunjuk satu tingkah laku yang kita kata kurang disiplin di situ. Jadi dari segi nak mengambil tindakan itu, jika kita biarkan, kalau dalam konteks kita kata barat tadi, humanistik, memang dia akan kita kata lebih kepada memujuk, lebih pada memberi tahu bahawa ini tak boleh, perkara ini yang sepatutnya kita buat. Sebab itu barat menekankan kepada perkataan-perkataan yang positif. Tetapi sebenarnya dalam Islam pun memang kita menekankan perkara-perkara yang positif. Dalam konteks kita nak membentuk anak-anak tadi. Cuma kalau saya tengok yang Datuk Rosham tadi, dia banyak membentuk anak itu berdasarkan kepada model daripada ibu bapanya. Ketegasan daripada itu. Dan kita pula dalam membentuk anak, kita menjadikan Rasulullah SAW itu adalah model yang terbaik. Ini yang kita kata tadi tidaklah bercanggah sangat. Cuma kita, dalam psikologi tadi dia lebih kepada humanistik tadi. Baik. Baik, maknanya kedua-duanya demi mendidik anak-anak kita. Yang mana baik boleh kita ambil, yang mana keruh tu kita cuba kawal, Baik, kita tamu-tamu kita sangat menarik hari ini dengan perbincangan yang panjang lebar sebab kita nak bercerita tentang anak-anak kita. Betul. Itu Dan yang panjang lebar tu. Pastinya kejap lagi kita nak tanya pula bagaimana dengan anak-anak kita nak uruskan dengan cara yang terkini. Kita percaya bahawa memang sistem ataupun contoh model tu dah ada. Tapi nak kenakan dengan gaya. Kalau tak kena dengan gaya ataupun tahun-tahun macam ni, anak-anak kita tak boleh terima. Kita pun tak ada kat tahun ni. Itu masalah. Okey, semuanya akan kami kongsikan kepada anda. Jadi terus setia di Breakfast at 9 PM.
sentiasa kena memupuk amalan-amalan positif. Contohnya memberi salam, menghormati hormat orang tua dan selalu berdoa. And then juga kita perlu melengkapkan anak-anak dengan ilmu dan pengetahuan supaya dia orang bijak berfikir, and then tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik di depan anak-anak supaya tidak mengganggu pemikiran diorang lah. Mengawal tingkah laku dan pergaulan, dan serta kita perlu tegas. Sekiranya dia melakukan kesilapan, kita perlu menegur. Yang paling penting kita perlu menjelaskan kenapa benda ni salah, kenapa benda ni tak betul, and then apa akibatnya kalau masih melakukan kesalahan tersebut. Saya di sekolah harus menunjukkan adab yang kita hendak terapkan itu, dan kemudian latih. Satu lagi cara untuk menerapkan adab tu, itu memberi peneguhan atau highlight, memberi satu penegasan apabila ada antara rakan mereka yang menunjukkan adab yang baik. Jadi kita segera memberi pujian, dan apa yang penting adalah kita menunjukkannya terlebih dahulu adab itu, dan kemudian latih. Seterusnya berilah masa, buat secara berperingkat sehingga ia menjadi suatu kebiasaan. Kadang-kadang tu kita tak perlu orang kata bagi kuliah panjang-panjang, bagi dia dengar, tidak. Kita tunjukkan, kita demonstrasikan daripada anak-anak itu kecil. Kita terapkan budaya berkongsi. Dengan menerapkan budaya berkongsi, ini akan membuang sifat egosentriknya. Kita juga ajar bersedekah. Kita ajar berkata-kata dengan orang tua dengan lembut. Kita ajar berkomunikasi secara positif dan bukannya mengecap. Dan kita ajar dia untuk memberi balasan secara positif. Dan kita beri teguran. Teguran yang tegas dengan bahasa tubuh dan juga eye contact. Tapi kita tunjukkan dengan cara yang baik. Masa yang paling sesuai untuk memupuk adab tabiat yang terdidik ini adalah sedari kecil. Saya sebagai guru dapat melihat adab di dalam diri anak-anak seawal mereka melangkah ke sekolah pada tahun 1 ataupun prasekolah sebenarnya. Bagaimana pembawaan diri mereka, bagaimana tutur kata mereka, bagaimana mereka berterima kasih, berkongsi, cepat menghulurkan bantuan dan sebagainya. Adab ini perlu disokong dan akan disokong oleh guru-guru di dalam sistem pendidikan kita. Baik, kita masih lagi bersama bercerita tentang adab anak cerminan siapa. Ada 3 tetamu hebat kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Rozi Rejab, seorang pendakwah, Dr. Akmal Abdul Hamid, pensyarah cemerlang Institut Aminuddin Baki, dan juga tak lain tak bukan Datuk Rosyamno, seorang pelakon yang cukup masyhur di dalam negara kita Malaysia. Dan kerana kemasyhuran itu, saya ingin tertanya kepada Datuk Rosyam, pernah tak Datuk terfikir yang anak-anak Datuk pernah tak bersuara yang susahnya jadi anak Rosyamno? Dan adakah salah satu didikan itu tidak menunjukkan anak Rosyamno kepada halayak ramai? Apa ingin Datuk katakan? Saya sebenarnya memang pada awal lagi saya tidak pernah menunjukkan keluarga saya kepada sesiapa pun. Sebab saya tidak mahu mereka rasa tertekan dengan glamour yang saya ada. Kerana glamour ni satu penyakit yang kuat kan. Jadi kalau dia orang tak boleh tampung, dia orang akan menghadapi masalah. Kerana glamour tu boleh menombangkan sesiapa saja. Dan banyak perkara-perkara yang mereka rahsiakan daripada saya, kecuali ibu dia orang yang tahu. Dan bila dia orang dah dewasa, baru dia orang cerita kat saya, dan dia orang tahu kalau saya tahu perkara tu, saya akan pergi cari orang tu. Sebagai contohnya, ada masa anak saya sekolah rendah, seorang ustazahnya kira memberi tekanan pada anak saya sebab dia mengatakan hasil kerja saya ni adalah duit haram. Okey. Jadi benda tu tak disampaikan kepada saya, dan isteri saya pun sorok kepada saya sebab dia tahu saya akan pergi cari ustazah tu. Tapi itulah yang saya nampak salah satu benda yang berlaku pada anak saya, selain daripada kadang-kadang dalam dunia lakonan ni kadang-kadang ada saja benda-benda yang berlaku pada diri saya. Mana-mana siapa-siapa yang mengenali mereka akan menuding kepada mereka. Tapi alhamdulillah tak adalah perkara-perkara besar sangat yang berlaku. So far okey. Mereka dapat terima seadanya, dan saya selalu nasihatkan mereka supaya banyak-banyak benda ialah berdoa. Kerana saya cakap dengan rumah saya, engkau adalah isteri dan ibu kepada anak-anak aku. Aku ni jarang ada kat rumah. Jadi engkau lah orang harapan aku untuk mendidik, menggayakan kehidupan mereka. Dan banyaklah berdoa kepada mereka. Kerana saya selalu pesan kat orang rumah saya, seorang ibu ni doa dia paling makbul. Kita kadang-kadang kita cuba nak buat macam-macam pada anak kita, tapi
sebenarnya kita tak terdaya. Mungkin depan mata kita boleh jaga dia, tapi di luar depan mata kita, mana ada daya kita nak menjaga. Yang paling penting yang boleh jaga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya cakap dengan rumah saya, engkau adalah seorang ibu, doa ibu adalah doa yang paling makbul. Dekat dada engkau pernah anak-anak kita meminum air susu itu, dan dalam perut engkau pernah anak-anak kita bersarang selama 9 bulan 10 hari, dan di bawah telapak kaki engkau ada erti syurga, dan bau seorang ibu tu sudah cukup untuk menghilangkan rindu seorang anak. Saya selalu pesan kat orang rumah saya, buatlah perkara tu dan kita doa sama-sama. Kita ni pun tak bagus mana. Bukan saya bukan seorang suami ataupun bapa yang perfect sangat, tetapi macam saya katakan pada awal tadi, apa saja yang kita buat pada awal-awal kehidupan, apabila mata mereka boleh melihat, mereka boleh berfikir, mereka akan ikut apa yang kita buat. Sebab tu kalau semua yang dalam ni, kalau tengok saya kat dalam filem ganas-ganas semua tu, saya tak macam tu sebenarnya. Tadi cakap ganas. Tidaklah nak cakap. Dah cakap ni. Kalau nak cakap dengan anak, saya nak memanggil je. Hei, anak sini. You tahu, tolong. Tapi saya memang kagum dengan apa yang Datuk Roshamno lakukan. Kita pun secara peribadi mengenali Datuk Roshamno. Anak-anak mereka berjaya, alhamdulillah. Betul. Dan sekarang ni kepada tetamu-tamu kita yang bagi ustaz dan juga doktor, mungkin ada pandangan yang berbeza. Jadi ustaz, kalau kita lihat ustaz, kita dah jaga sebaik mungkin, dan mungkin ini di luar kawalan kita apabila mereka bertemu dengan rakan-rakan ustaz. Seperti yang semua kalau kita tengok pada tetamu kita punya respon daripada tadi, dia kata berapa jam saja ibu bapa duduk dengan anak. Yang lainnya lebih kepada rakan-rakan. Jadi ini yang kita sukar di luar kawalan kita. Bagaimana mujur ustaz? Ada PKP. Betul. Macam mana kita nak kawal anak-anak kita ni ustaz? Baik. Terima kasih. Saya dari awal perbincangan sangat mengikuti Datuk Roshamno dan juga Dr. Akmal, dan saya secara peribadi sangat bersetuju dengan kedua ahli panel ini. Apabila anak-anak kita makin membesar, dia mempunyai pilihan. Ini yang kita kata choice. Sama ada mengambil daripada contoh teladan mak ayah dia yang dah bawa baik dah. Macam Datuk sebut tadi, dia tegas. Ibu saya pun boleh tahan juga tegasnya. Kalau waktu tu yang dia pegang tu tali timba tu sampai. Memang tak bagi camnya. Dan saya ingat saya pernah ucap satu perkataan yang dia tak suka. Waktu tu dia sedang masak di dapur. Kayu api itu dicucuhnya di mulut. Alhamdulillah tumbuh juga misai dengan jambang ni. Dia memang tak bagi peluangnya. Tapi satu benda yang paling penting semua yang sedang mengikuti perbincangan pada malam ini ialah penerangan terhadap perbuatan kita kepada anak-anak kita, macam doktor sebut tadi, macam juga Datuk Rosham sebut tadi. Anak ni dia akan jadi rasional apabila kita bagi tahu jangan ikut teladan kawan. Sebab apa? 1 2 3 4 ya. Dan kena buat dia jadi kawan satu ketika, jadi kawan. Sebab tu dalam perbincangan tentang anak ni, cerminan dia, ada pandangan dalam Islam yang dah bagi panduan kepada kita, iaitu umur anak tu 1 hingga 6 tahun. Dia jadi raja. Dia minta apa semua kita ikut. Tengah malam bangun nak susu, kena ikut. Dua-dua host kita kena ikut. Kemudian 7 tahun sampai dia umur katalah 12 atau 15 tahun, dia jadi menteri. Pergi sekolah, kita bayar duit dia, bagi gaji kepada dia. Kita sara dia. Kita bawa kereta abah duit belanja dan sebagainya. Tapi dia masuk umur 17 dan ke atas, kita kena didik dia jadi teman kita. Baik. Kawan kita, Dan selepas umur dia mencapai 21, 25 tahun ke atas, kita kena didik dia jadi penasihat kita. Waktu itu kita akan tanya, apa pandangan abang? Apa pandangan kakak? Jadi sebenarnya kesemuanya benda ni, kalau kita lihat betul-betul berpijaklah di bumi yang nyata, realiti. Kadang terlalu berteori, tak jadi kerja jawab dia. Jadi dunia ni berubah sangat-sangat pesat. Tambah pula sekarang dengan vaksin-vaksin yang masuk. Kita tak mahu vaksin itu juga mempengaruhi peribadi anak kita. Macam Datuk Rosham sebut tadi, makanan. Carikan mereka halalun tayyibun. Saya banyak peguam tanya, kami kadang-kadang kena membela gitu gini pesalah. Adakah rezeki kami itu haram? Saya kata tak. Jadi seorang peguam, etika dia ialah kena membela orang membela. Itu etika dia. Mahkamah akan tentukan siapa betul, siapa salah. Siapa ustaz-ustazah nak tentukan rezeki ni haram halal? Sejak bila dia nak ambil kerja Tuhan? Ini buatlah kerja dia jadi pendakwah. Ajak umat jadi baik. Bahkan seorang pendakwah itu paling-paling mencabar ialah mendidik keluarga dia agar menjadi contoh. Bukannya nak tunjuk dekat orang, tapi sebagai memenuhi titah perintah Allah dan Rasulnya. Kerana orang akan melihat, Macam tadi Datuk Rosham sebut,
anak, orang akan sebut anak pelakon ke, anak Dr. Akmal ke, anak Ustaz Rodi ke. Memang masyarakat akan perhati. Baik. Tidak dapat tidak ya, tekanan tersebut tetap ada, dan jangan lupa pergantungan hubungan kita dengan Allah jangan sekali-kali putuskan, dan perbanyakkan salawat dan sedekah itu menjadi benteng kita, insya-Allah. Ya Ustaz, itu pandangan daripada seorang ustaz, pandangan daripada seorang doktor. Secara ringkas doktor, sebagai seorang parents ni, apa peranan kita apabila kita nak membesarkan anak-anak kita, apatah lagi kita terpaksa bergabung dengan golongan guru dan juga pendidik ni. Secara ringkas doktor. Okey, betul. Pertama kita juga kena ingat yang penting sebagai ibu bapa dan juga sebagai guru kita di sekolah, kita perlu untuk setkan minda anak-anak ini. Maksudnya kalau kita bagi sesuatu ataupun kita memberi sesuatu dari segi reward ataupun penghargaan, kita kena setkan kenapa kita bagi penghargaan itu. Kalau kita bagi hukuman, kita kena setkan kenapa hukuman itu diberi. Kalau kita bagi hadiah pun, kita kena beritahu dia hadiah ni untuk apa. Jadi supaya bila dia tahu keadaan-keadaan ini, dia akan rasional apabila dia nak bertindak. Dia akan rasional dalam dia nak buat keputusan, walaupun rakan dia mengajak dia membuat sesuatu yang kita kata salah dari segi peraturannya, dari segi adabnya. Itu antaranya lah. Kalau kita nak melihat dari sudut anak tadi, pada saya lah, kalau kata balik pada tajuk kita cerminan tadi, sebenarnya kalau dari kecil, dari 0 hingga 7 tahun itu, dia lebih kepada cerminan yang mana ibu bapa mencurahkannya. Macam saya kata tadi lah, balik 0-2 tahun, kalau ibu bapa tidak menyusul dengan secara konsisten, dia akan membentuk tingkah laku dewasanya. Tidak mengingat ini ketandas, dia akan menjadi tingkah laku yang kurang menjaga kepada kebersihan itu bila dewasa. Baik, terima kasih banyak doktor, terima kasih banyak Ustaz Datuk Roshamno, terima kasih. Saya rasa tak puas, tak cukup masa untuk kita sama-sama berborak pada hari ini. Tapi insya-Allah kita sama-sama berdoa apa yang kita lakukan sedikit sebanyak memberikan manfaat dan dapatlah kita mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berguna. Insya-Allah itu doa dan juga harapan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita, dan untuk anda jangan ke mana, kerana kita ada sesuatu yang dikongsikan mengenai hero kita. Bagaimana hubungan kekeluargaan tu kalau dah kuat, kita boleh sebarkan kebaikan hingga keluar. InsyaAllah semuanya breakfast at 9 PM. Apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi adalah barangan-barangan yang dikumpulkan untuk dihulurkan sebagai bantuan. Dan yang menariknya, kalau sebelum ini kita dengar bantuan-bantuan dihulurkan daripada rakan-rakan, NGO, majlis, gabungan, dan itu semua biasa dah dengar dah. Betul. Tapi apabila gabungan ini, saya rasa ini cerminan daripada ibu bapa mereka. Apabila baru-baru ini tular mengenai kemuliaan hati 8 beranak, yang kita semua sedia maklum bahawa apabila mereka sekeluarga, iaitu ibu dan juga ayahnya telah pun bertindak untuk membeli barang dan memberikan secara percuma dan dibantu dengan anak-anaknya sendiri. Tiada bantuan orang lain, memang ianya 100% daripada keluarga tersebut. Ya, dan sekarang ni kita bersama dengan Ghazi Maslan dan juga Puan Lily Samsudin. InsyaAllah harap mereka berdua dah hadir bersama dengan kita ni. Tu dia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Puan Lily dan juga Encik Ghazi Maslan, pasangan suami isteri kan? Okey, adik-beradik siapa ni yang bersatu memberikan kerja-kerja amal ni? Adik-beradik Puan Lily ke adik-beradik Encik Ghazi? Adik-beradik Ghazi. Okey.
bagaimana? Adakah didikan ini merupakan satu didikan yang diterapkan daripada kecil ni, Gazi? Okey. Saya punya mak bapak mertua lah kan, ayah kepada Gazi ni, dia memang dua orang yang very pemurah lah. Dia suka menolong orang. Baik. Jadi ada satu hari tu dia dekat luar rumah tengah berkebun, dua-dua orang ni. Dia nampak motor lalu lalang kan. Lepas tu dia terdetik lah untuk cuba macam mana dia fikir, macam mana nak tolong orang. Sebab sekarang PKP ni ramai yang out of job, ramai yang tak bekerja, yang tak ada income. So daripada situlah dia mula ada idea nak tolong orang ni. Initial idea dia sebenarnya memang mereka berdua je. Kita orang anak beranak pun tak tahu. Tapi gabungan 7 beradik itu bersatu memberikan satu arah dan juga satu jalan yang sama tu, saya rasa bukan mudah nak menggabungkan kesemuanya buat satu kerja yang sama. Apa komen Puan Lily dan juga Gazi? Okey. Mula-mula kita tak adalah ada plan untuk buat tolong orang yang sangat besar, scale yang sangat besar. Mula-mula kita plan macam nak tolong orang sikit je lah, apa yang kita mampu untuk satu hari. Tapi lepas kita start dengan pondok ni, bila kita letak barang kat luar, people keep coming. So bila orang makin ramai, makin datang ni, kita susah nak say no. Jadi makin lama kita, mula-mula kita beli satu kotak. Lepas tu kita tambah 2 kotak. Lama-lama dah berkotak-kotak. Tapi benda ni kita tak rasa terbeban sebab bila kita tengok orang lain dapat benda-benda ni semua, kita semua rasa seronok. So daripada situ, not only us, neighbours pun ada yang macam bila dah nampak kita punya inisiatif tu, neighbours pun ada datang tiba-tiba letak je beras, letak je minyak. Dan kebaikan tu dapat dikongsikan bersama Gazi. Mungkin boleh kongsikan kalau lihat bagaimana hubungan anda dengan ibu dan juga ayah daripada kecil ke sebenarnya anda nampak inilah dia ayah dan juga mak, memang dia suka membantu daripada dulu, Gazi? My parents daripada kecil memang dia orang bukan jenis yang macam ajar you untuk buat something, but dia orang ajar melalui action dia orang lah. So itu yang macam kita orang pun macam somehow dah membesar dengan orang macam tu, kita orang pun affected lah. So apa yang kita nak cuba buat dengan anak-anak kami try buat benda macam tu. Kami try to support dia orang sebanyak mungkin lah dalam program ni. Bagaimana dari segi masa yang diperuntukkan, sebab ialah masing-masing ada kerjaya masing-masing, ada tanggungjawab dan juga komitmen. Apabila satu-satu perkara tersebut, anda pasti duduk ramai-ramai meeting dan juga sebagainya. Betul. Sebab ini nak diberikan kepada orang, perlu ada komitmen daripada adik-beradik sendiri. Macam kita orang dua pun, kita orang kerja as macam freelancer lah. So time kita orang banyak dekat rumah lah. Actually masa mula-mula start inisiatif nak memberi ni, sebab kita semua pun tak tahu, sampai pagi yang kita nak memberi ni baru kita dapat WhatsApp. Kita dapat WhatsApp daripada mama dan baba lah, kita panggil kan. Mama baba cakap, hari ni dia rasa dia nak menderma, siapa yang free come help. So macam tu, it started that way. So kita pun okey, sebab kita pun duduk tak jauh sangat. So kita pun okey datang. Satu hari, kita plan untuk satu hari je tolong orang. Tapi lepas tu bila kita tengok ramai juga orang yang memerlukan. So that's when kita ada meeting, family meeting. So kita kata okey, minggu depan kita nak buat macam mana kita nak arrange. Lily, barangan tersebut diberikan kepada siapa? Sorry? Barangan tersebut diberikan kepada siapa? Adakah dia orang datang ambil sendiri kat rumah ataupun you guys yang agih-agihkan? Okey, orang ni perlu, orang ni tak, orang ni perlu. Macam mana tu pengagihan barangan tersebut? Mula the first week tu kita memang letak je dekat luar. So siapa yang nak datang kita bagi je. Tak kisah. Tapi lepas minggu yang kedua, minggu yang ketiga dah start ada badan-badan kebajikan lah. Yang memang rumah orang-orang susah ataupun komuniti orang yang susah yang dia dah bagi tahu dah sekolah. Dia dah bagi tahu okey diorang ada berapa-berapa orang fakir miskin yang memerlukan bantuan. So kita dah tahu dah ini 20 orang, 20 keluarga kita dah set aside. Baik. So pada minggu ke-2 kita punya sistem tu dia dah much better lah. Kita dah tahu dah yang mana yang perlu, yang mana yang perlu kat luar. Kita dah ada itemize. Okey. Jadi terima kasih Lily dan juga Gazi. Sampaikan salam kepada adik-beradik dan juga ibu serta ayah. Satu contoh yang sangat baik, bukan saja kepada kita, malah kepada anak-anak kita yang menyaksikannya. Pasti kebaikan ini akan disebarkan. Terima kasih sekali lagi.
Thank you. Baik, Thank you for having Assalamualaikum. us. Terima kasih. Dan yang pasti, apa yang kita kupaskan pada hari ini, Muaz, kan, ya, anak kita tu kita nak fikir adab mereka, cerminan siapa. Bila kita letak cermin tu, yang pasti-pastinya cerminan itu kita yang pegang. Betul. Jadi itu menjadi satu tanggungjawab kita untuk menjaga anak-anak kita, mendidik, dan apatah lagi kalau kita tengok sesuatu itu berlaku pada diri anak-anak kita, secara tak langsung impaknya, bukan tak langsung, memang secara langsung pergi dekat mak dan juga ayah. Betul. Penat, marah, kecewa dan sebagainya, itu adalah lumrah kita sebagai manusia. Ya. Kita cubalah untuk sorokkan sebaik mungkin, dan mungkin juga kadang-kadang dalam kesedihan kita, permasalahan kita boleh cerita dengan anak-anak kita. Betul. Masalah tu ada orang kata ibu bapa kena sorok masalah, jangan beritahu anak-anak. Mungkin dalam era sekarang ni itu perlu diubahlah. Kita boleh kongsikan, kalau tak ada duit kita cerita sebaik mungkin supaya anak-anak juga merasai bahawa oh, ini masalah yang kita sedang hadapi. Anak-anak sekarang media mereka terlalu luas. Jadi mereka mudah memahami dan mereka juga berfikiran dewasa sebenarnya jika kita sedia berkongsi, tidak menggunakan sistem kuku besi yang kita ini bapa mak perlu ikut 100%, perlu ada perbincangan, dan yang penting kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, soleh dan solehah. InsyaAllah itu doa dan juga harapan kita. Betul. Untuk anda semua, jangan lupa dengarkan kami Cool FM, AG, Haizal dan juga Muaz besok. Kita ada satu topik yang menarik nak dibincangkan mengenai telefon ni. Kantoi. Dia rakam telefon, dia rakam kereta depan, polis perasan. So, kita akan bercerita tentang guna telefon ketika memandu, confirm salah, tapi kita akan kupas semuanya di Cool FM esok pagi, ya. Alright, terima kasih untuk anda yang menonton. InsyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan dengan pelbagai topik yang menarik. Dan untuk anda semua, jaga diri baik-baik, ya, lindungi diri, lindungi semua. Kita jaga kita, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, andai kau terluka.